الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد رسول الله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita rahmatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi Sayyidul Ayyam, penghulu hari ini kita dikekalkan di atas nikmat iman dan amal saleh. Masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terpilih lagi untuk berada dalam majlis ilmu kita pada pagi ini, tadabbur, memerhatikan, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dekat kita dengan Quran, mudah kita beramal dengan perintah-perintah Allah, menghidupkan Al-Quran dalam perlakuan kita, akhlak dan kehidupan seharian kita. Nampaklah kita ni orang yang beriman dengan Al-Quran. Moga-moga dimakbulkan Allah Ta'ala harapan kita ini, dan diganjari keberadaan kita dalam majlis ilmu ini dengan berbagai ganjaran yang dijanjikan Allah Ta'ala. Diampunkan dosa-dosa, diangkat darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita baca masih lagi surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj surah yang ke-85. Daripada 114 surah, kita mulakan dulu dengan tafsir surah juzuk yang ke-30. Bahagian yang ketiga. Bahagian yang ketiga, sebab pengarang kitab ini Dr. Syekh Wahab Zuhaili ini, bila mana dia mentafsirkan surah Al-Buruj yang pertama, ayat 1 hingga ayat 8. Dimulakan dengan sumpah. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk dia yang besar, yang agung, demi untuk melaknati ashabul ukhdud. Sumpah, dimulakan sumpah itu demi melaknati ashabul ukhdud, orang-orang yang menyiksa, membunuh orang-orang yang beriman semata-mata disebabkan keimanan mereka, bukan sebab lain. Kemudian masuk ayat yang bahagian kedua, kita baca minggu lepas, bermula dengan ayat yang ke-9, ayat ke-10, 10, 11, dua ayat aja. Ayat 10, balasan orang-orang yang kafir. Perbuatan mereka itu pasti ada balasan, dan untuk memberi amaran kepada mereka. Dan yang kedua, ayat ke-11, ganjaran orang mukmin, orang beriman yang bertahan menghadapi cabaran ataupun ujian semata-mata demi iman mereka, pun ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Ini nak bagi motivasi, kekuatan dalam kehidupan kita orang Islam. Masuk bahagian yang ketiga malam pagi ini, bermula ayat 12 sampai ayat 22. Bagaimana Allah bermulakan ayat yang ke-12 ini berkenaan dengan Allah berkuasa penuh menunaikan ancaman. Bila Allah nak bagi ancaman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, kan? Ayat tu, ayat yang ke-10 tu. Ayat yang ke-10, Allah bagi tahu Allah akan menunaikan ancaman dia. Allah akan menunaikan ancaman dia dengan membentangkan tanda-tanda kekuasaan dia. Kemudian ditutup bahagian ini dengan bukti pelaksanaan ancaman tersebut, musnahnya kaum-kaum terdahulu. Musnahnya kaum-kaum terdahulu. Ni ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Kaitan ayat dengan ayat sebelum. Ayat ini dengan ayat sebelum. Setelah menerangkan tentang balasan buruk bagi mereka yang mengkhianati golongan mukminin, ayat yang ke-10, dan ganjaran baik bagi golongan yang beriman dan beramal soleh, ayat yang ke-11. 10, 11. Ayat 10, balasan buruk. Ayat 11, balasan baik orang beramal soleh. Maka Allah menegaskan sekali lagi tentang janji-janji baik dan buruk sebagai membuktikan kesempurnaan kekuasaan yang terhadap perkara-perkara tersebut. Bermula daripada ayat 12, 13, 14, 15, 16. Habis 16. Ayat 16. Kemudian
Allah menjelaskan bahawa sikap orang kafir terhadap para nabi-nabi setiap zaman adalah sama. Orang kafir ni jenis apa pun dia, duduk mana pun dia, nama apa dia pakai pun sama je panggil. Nama dia panggil sama saja. Kepada orang yang beriman. Sama seperti sikap Ashabul Ukhdud ini. Jadi tengoklah siapa berkata. Kalau nama dia dah kafir harbi ni, dia panggil sama saja. Sama dia duduk mana, utara, selatan ke, zaman mana, zaman kuno ke, zaman gadget ke, zaman TikTok sekarang ni pun perangai sama je. Maka kita jangan rasa pelik. Jangan mengharapkan keajaiban sehingga mereka menjadi lemah lembut kita. Tak ada. Dia sama je. Kita kena faham itu. Bila kita dah faham, maka bila berlaku masalah kita boleh reflect dengan cara yang betul. Sebab tahu tak perangai dia macam tu. Senang. Jadi mereka sentiasa menyatakan sikap permusuhan, suka berbalah dan mengkhianati orang-orang mukmin. Jadi tujuan Allah menerangkan segala keterangan ini adalah untuk menakut-nakutkan orang kafir. Yang pertama, nak menakutkan, memberi ancaman kepada orang kafir di atas kejahatan mereka. Dalam masa yang sama meneguhkan keimanan orang-orang beriman, memberikan ketenangan jiwa mereka, untuk menenangkan orang-orang beriman. Menenangkan jiwa mereka yang beriman dengan menegaskan bahawa kaum kafir Quraisy, sebut kaum kafir Quraisy sebab ayat ini turun ketika itu atas kaum kafir Quraisy lah, kan? Tapi untuk semua pengajaran dia. Cuma situasi semasa itu orang kafir Quraisy menyiksa orang-orang beriman di Mekah. Orang kafir Quraisy akan menerima pembalasan yang sama seperti diterima oleh kaum-kaum terdahulu, kaum Fir'aun, kaum Samud. Sama. Maka didatangkan dua kaum yang lebih hebat daripada orang kafir Quraisy. Allah datangkan dua kaum yang lebih hebat kafir Quraisy. Bagaimana mereka dibinasakan untuk memberikan semangat, motivasi kepada orang beriman agar bersabar, bertahan, patuh kepada Allah. Dan dalam masa yang sama ancaman kepada mereka orang yang menentang agama Allah Ta'ala ini, kamu juga menerima nasib yang sama. Ini ancaman. Jadi di mana kamu berada, bangsa apa pun kamu ni, kalau perangai sama dengan Ashabul Ukhdud, kamu juga akan menasib yang sama. Jadi Ashabul Ukhdud dengan kaum Quraisy ni jauh zaman dia. Tapi kalau perangai sama, maka dia menasib yang sama. Dengan Qarun, dengan Fir'aun pun sama. Jauh masa dia. Kan? Ini sebagai perkaitan antara ayat ini yang kita nak baca dengan ayat sebelum. Maka bila Allah firmankan, inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Maksud azab Tuhanmu benar-benar keras, maksudnya sesungguhnya azab dan pembalasan Tuhan terhadap golongan yang angkuh. Golongan yang angkuh. Angkuh sebab apa angkuh? Angkuh sebab dia ada kelebihan. Orang tak akan angkuh dengan kekurangan bila dia rasa dia lebih. Walaupun benda tu kurang, benda dia rasa dia lebih, maka dia akan jadi angkuh lah. Walaupun hakikatnya tak ada benda pun. Bukti jelasnya ialah iblis. Kita baca iblis, dia rasa dia jadi angkuh sebab dia rasa dia lebih, padahal tak ada benda pun. Dia rasa dia lebih, dia diciptakan daripada api, Nabi Adam diciptakan daripada tanah, maka dia sombong lah. Pasal dia, sebab dia rasa dia lebih, aku lebih, padahal tak ada benda pun. Api, tanah, benda, tak ada benda. Tapi dia rasa api lebih hebat daripada tanah, maka dia rasa dia lebih. Bila orang rasa dia ada kelebihan, maka dia jadi sombong. Bila dia tidak bersyukur dengan Allah yang memberikan nikmat tersebut. Jadi orang-orang yang angkuh serta zalim, zalim menyiksa orang, contoh menyiksa orang itu contoh kezaliman. Banyak kezaliman ni bila mana tidak menerima yang benar pun zalim, tidak menerima kebenaran satu benda zalim juga. Tidak menyembah Allah Ta'ala satu kezaliman, menzalimi diri sendiri. Kan? Hakikat dia bila buat benda yang Allah larang ni, dia menzalimi diri sendiri. Sebab apa? Akibatnya dia terima, dapat balasan azab. Orang angkuh, orang zalim, Allah azab dan pembalasan Allah terhadap golongan angkuh dan zalim, serta terhadap musuh-musuh yang mendustai rasul-rasulnya, rasul-rasul utusan Allah Ta'ala sepanjang zaman. Sepanjang zaman ada orang hantar rasul-rasul, orang yang mendustai rasul-rasul ini dan menyalahi seruhannya. Rasul ni zaman kita dah tak ada rasul. Bila Nabi SAW wafat, dah tak ada rasul. Habis penuntut Nabi, tak ada Nabi lah.
Sebab Nabi Muhammad ni penutup segala Nabi dan tak ada Nabi. Maka ada penerus yang meneruskan tugas kenabian. Tugas kenabian bukan Nabi, tugas kerasulan. Buat kerja Rasul ni, maka sebagaimana wajib mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita mesti ikut juga orang yang meneruskan kerja-kerja Rasul ni. Amal ma'ruf nahi munkar, kerja agama. Siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Awak suka tak suka tu lah hakikat dia. Al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama yang buat kerja Rasul tu, itulah waris para Nabi. Itulah waris dia. Kalau dia buat kerja Rasul, kerja dakwah, amal ma'ruf nahi munkar, beriman, beramal soleh, ini Rasul dah tak ada. Mendustai Rasul. Masa Rasul ada, dia mendustai Rasul. Menyalahi suruhannya adalah sangat dahsyat, syadid. Batak syaraf bikala syadid. Syadid itu dahsyat, hebat dan keras. Bahkan berganda dahsyatnya jika Allah inginkan. Sesungguhnya Allah memberi kekuatan yang perkasa. Apa sahaja yang dikehendakinya secaya akan terjadi. Allah, apa yang terjadi adalah disebabkan dikehendaki Allah Ta'ala, bukan apa yang dikehendaki oleh manusia. Ingat gitu je. Kita nak macam-macam. Manusia ni kalau ada 10 orang, 10 kehendak dia ada. 10,000 orang, 10,000 kehendak yang berbeza-beza. Tetapi yang akan terjadi adalah apa yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat gitu. Itu yakinan kita kepada takdir. Beriman, berqada dan qadar. Bagi kita berusaha nak dapatkan sesuatu, usaha sepenuh daya upaya, akhir sekali serah kepada Allah Ta'ala. Kita tak boleh tentukan apa yang kita dapat. Kita boleh berusaha untuk dapatkan apa yang kita dapat, maka Allah akan bagi pahala. Adapun dosa di atas apa yang diusahakan. Dapat tak dapat, itu apa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Kejadian itu berlaku dalam jangka masa sekelip mata. Kalau tuan-tuan tengok, semua azab-azab Allah Ta'ala yang dikenakan kepada kaum-kaum terdahulu, semua berlaku sekelip mata je. Datang pekikkan, kepala bumi terbalik, semua sekejap. Bukan tunggu sampai 10 tahun, slow-slow tak. Dia menikmati kesenangan itu lama. Kemudian Allah datangkan azab sekelip mata je. Baktah, tiba-tiba. Kan? Dia tak berlaku lama. Macam accident juga. Accident mana lama? Sekejap je. Seminit boleh berlaku accident. Bawa kereta lama dah 10 jam bawa kereta. 10 jam bawa kereta. 10 jam 12 minit. Minit ke-13 accident. Sekejap sekelip mata je. Bila berlaku accident sekelip mata tu, berubah kehidupan 360 darjah. Sekelip mata tu. Kan? Tambah sekarang lagi nak collapse. Sekejap je collapse. Tengah bawa kereta elok-elok collapse. Sekelip mata je. Jadi kejadian ni, bila Allah nak memusnahkan sesuatu, dia boleh berlaku jangka masa sekelip mata. Lebih cepat daripada itu. Bahkan lebih cepat daripada kedipan mata pun boleh. Ini merupakan satu penegasan terhadap ancaman buruk Allah, serta suatu tindakan menakutkan orang kafir Quraisy dan orang-orang yang seumpama mereka. Jadi kalau agak-agak nak lawan tuan punya tanah, kena fikir-fikir sikit. Tuan punya tanah, kita numpang tanah orang. Tuan tanah cakap gini kita nak lawan. Awak siapa? Kena fikir sikit lah. Tuan tanah. Jadi Allah Ta'ala memiliki langit dan bumi. Dia memiliki langit dan bumi. Bahkan diri kita sendiri dalam milik Allah Ta'ala. Kita tak mampu pun nak kontrol jantung kita. Rasa mengantuk, rasa lapar kita, semua tak boleh kontrol. Kita follow je. Tiba-tiba nak lawan Tuhan punya. Ini yang masalah. Bila mana dia tak rasa dia tu menumpang. Bila dia tak rasa dia menumpang. Itu yang masalah. Kan, sedangkan Tuhan tanah kata gini. Ya, Tuhan rumah. Kalau kita menyewa pun sama. Kalau kita menyewa, kalau Tuhan rumah kata jangan ubah suai gini, jangan buat, tak boleh buat, awak sewa gini, tak boleh. Peraturan dia buat dokumen tanda tangan semua. Ikut lah perjanjian. Ikut perjanjian. Jangan nak ubah suai sebab kita ni menyewa. Rumah kita sendiri pun tak boleh nak ubah suai suka-suka. Nanti MPN datang saman. Menteri Bandara datang. Kita ubah suai buat pasal awning, buat tingkat lebih-lebih. Datang Menteri Bandara saman. Roboh dia kata. Rumah kita ni dalam tanah kita, baru kena roboh. Sebab ada Tuhan tanah besar je. Maka siapa Tuhan langit dan bumi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia ni ancaman. Ingat awak duduk mana?
awak diancam oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pun sama kena faham. Bila ada perintah-perintah Allah Ta'ala, walaupun ancaman tak nampak dah, tak berlaku dah azab tersebut secara tiba-tiba, rasa macam hidup bahagia saja. Ingat, awak sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas sikap melawan perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka ancaman Allah itu amat pedih, syadid Allah kata. Syadid Kemudian Allah menguatkan penegasannya lagi dengan ayat yang ke-13, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang memulakan penciptaan makhluk. Bila namanya makhluk, automatik dia tu dicipta. Sebab makhluk tu dalam bahasa Arabnya sahaja maf'ul ni benda yang dicipta. Sesuatu yang dicipta namanya makhluk. Kalau kita semua ni makhluk lah. Allah yang memulakan penciptaan. Bila Allah memulakan penciptaan, maka dia tu pencipta. Dia khaliq. Sebab tu dia tak ada orang tanya siapa cipta Allah. Kalau ada orang tanya siapa cipta Allah, dia orang yang tak faham. Orang tak tahu. Dan dia tu pencipta, maka tidak boleh tanya siapa cipta sebab dia khaliq. Dia mencipta, maka jadi khaliq. Manusia dicipta, maka manusia jadi makhluk. Bumi dicipta, maka bumi jadi makhluk. Binatang dicipta, maka binatang jadi makhluk. Allah pencipta, maka Allah jadi khaliq. Jadi siapa? Allah yang memulakan penciptaan. Wa yu'id, dan dia pula menghidupkannya kembali. Wa yu'id ni mengembalikan daripada mati tu, hancur lebur, binasa, dihidupkan kembali. Dia yang mulakan dan dia yang mengembalikan, menghidupkan kembali. Allah mempunyai kudrah, kekuasaan yang sempurna. Allah Maha berkuasa, Qadir. Dialah yang memulakan penciptaan manusia, penciptaan dunia, menjadikan mereka di dunia duduk sini, menghidupkan mereka kembali selepas mati. Kebangkitan berlaku selepas mati, bukan berlaku sekarang. Jadi kepercayaan hidup semula ni semua orang percaya, cuma cara dia. Ada yang hidup balik waktu sekarang lah, rupa je makhluk lain, tu kepercayaan masing-masing. Tapi mereka percaya ada kehidupan selepas mati. Cuma bangkit bila, itu yang masalah. Dalam memahami itu masalah. Maka Nabi SAW datang ajar, kamu akan dihidupkan balik. Bukan dalam zaman sekarang, dunia ni tak binasa dah semua ni. Nanti Allah akan cipta alam baru, alam akhirat. Situlah kamu hidup balik. Itu diterangkan. Tapi basicnya, prinsipnya, kepercayaan bahawa ada kehidupan selepas mati itu semua kepercayaan ada. Semua kepercayaan ada. Dan sebab itu semua cerita surga neraka. Semua cerita surga neraka. Bukan sekarang ada surga neraka. Bukan atas muka bumi surga. Bukan atas muka neraka. Cuma konsep yang tepat itu hanya diterima ialah sebagaimana diajar oleh Nabi SAW. Selepas mati dihidupkan kembali. Dia juga yang memulakan azab, kemudian Allah juga yang boleh mengulangkannya. Mengazab golongan yang angkuh di dunia dan ulang di akhirat lagi ulang. Azab di dunia dan azab di akhirat. Jadi kenyataan ini menegaskan janji buruk untuk golongan kafir bahawa Allah akan membangkitkan mereka untuk diseksa. Mereka akan dibangkitkan untuk diseksa kerana golongan kufur dengan nikmat permulaan, nikmat penciptaan. Dia tidak mahu mengakui pencipta dia. Kufur dengan nikmat penciptaan. Kau tanya siapa cipta dia? Kan? Kita nak mengaku penciptaan dia, kita nak ikut menyembah Tuhan yang mencipta dia. Dan dia mendustai pula hari kebangkitan. Maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan sebagai janji buruk, wa'id. Habislah cerita berkenaan dengan dua ayat yang pertama menegaskan bahawa Allah akan menyeksa golongan Ashabul Ukhdud dan seumpamanya termasuklah golongan kafir Quraisy yang ketika itu sedang rancak, sedang gembira, seronok menyeksa orang mukmin di Mekah sebab mereka ada kuasa, mereka ada segala-galanya, mereka sombong dengan keberadaan mereka gunakan keberadaan mereka untuk menyeksa orang yang beriman. Maka Allah datang kisah Ashabul Ukhdud kepada mereka. Bagaimana golongan itu pun sama hebat, bahkan jauh lebih hebat daripada orang Quraisy.
buat kerja sama dengan orang Quraisy, akhir mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan tidak kekal, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nabi-nabi yang diutuskan. Kemudian bila masuk ayat yang ke-14, Allah memulakan janji-janji baik, al-wa'd. Wa'dun, janji-janji baik. Jadi kadang-kadang manusia ni diberi janji baik, ada diberi janji buruk. Kalau orang buat baik, janji baik. Orang buat jahat, janji buruk namanya. Allah bagi janji baik. Dan bila janji daripada Allah Ta'ala, pasti berlaku. Allah menyatakan tentang janji-janji baik al-wa'dun dengan menyatakan 5 sifat yang menggambarkan keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan dalam ayat ini, ayat yang ke-14. Wa huwal ghafurur wadud. Wa huwal ghafurur wadud. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Walaupun Allah kata dalam ayat yang ke-12 tadi, inna batasya rabbika lasyadid, azab Tuhanmu amat pedih, azab Tuhanmu pedih. Tapi Allah cover balik ayat yang ke-13. Allah cover balik, wa huwal ghafurul wadud, dia Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ni cerita apa? Nak suruh manusia ni bertaubat kepada Allah Taala. Sehingga ashabul ukhdud yang jahat tu, yang dah bunuh orang kat Islam tu, Allah kaitkan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Dia buat jahat, bunuh orang Islam, kemudian mereka tidak bertaubat, barulah walahum azabu jahannam, dapat azab jahannam dan azab yang membakar. Sebab apa? Lam yatubu. Kalau bertaubat, insya-Allah bertaubat tak kenalah azab. Bagi Allah SWT, azab Allah pedih-pedih, wa huwal ghafurur wadud, dia Maha Pengampun. Ini anjuran untuk manusia ni bertaubat. Bertaubatlah. Kan? Kenapa nak tangguh-tangguhkan taubat? Sebab kita tak tahu mati tu bila. Kalau dah dapat confirm mati bila, okey, tak ada masalah. Tak tahu mati, kenapa nak tangguh? Tak tahu apa, nanti saya taubat lah. Takutlah saya taubat nanti dosa banyak sangat. Takutlah taubat saya buat balik nanti. Takut benda yang akan datang. Kan? Takut benda yang akan datang. Yang sekarang akan datang tu akan datang dah. Sekarang taubat sekarang. Jadi Allah suruh taubat sebab Allah kata wa huwal ghafur, dia ni Maha Pengampun. Banyak janji-janji Allah. Allah boleh mengampunkan sebab dia yang memiliki, maka dia menentukan apa dia nak buat. Allah suka menggunakan keampunan kepada dosa hamba yang beriman bila mereka bertaubat kembali kepada-Nya. Orang tak beriman, mereka bertaubat dengan cara beriman. Bila awak beriman, awak bertaubat daripada kufur jadi iman. Kalau dah beriman, daripada fasik, maksiat, dia jadi taat, soleh, taubat juga, tetap taubat. Jadi Allah suruh bertaubat kembali kepada-Nya. Dia mengampuni dosa orang bertaubat, walaupun banyaknya dosa tersebut, besar atau kecilnya. Ini cerita tentang dosa manusia. Memang dia ada buat dosa. Maka dosa-dosa manusia ni jangan di-viralkan, jangan dipopularkan. Kan? Dosa manusia tak boleh dipopularkan. Zaman sekarang zaman orang suka popularkan dosa orang. Sikit-sikit ambil rakam sesembunyi pun ada. Duduk dalam rumah rakam orang buat dosa. Dah dapat rakam orang dosa, masuk YouTube. Rakam. Kalau kita ada maklumat tentang orang buat jahat, buat dosa, buat salah, bukan nak diaibkan, bukan nak didedahkan secara sembrono. Pendedahan keaiban orang secara sembrono ni, dosa yang orang buat dia dedahkan secara sembrono ni, namanya mendedahkan aib. Kan? Kita dituntut mencegah kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa tengok kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangan kuasa yang dia ada. Okey, betul Nabi suruh cegah kemungkaran. Nabi suruh cegah kemungkaran, bukan suruh dedah aib. Aib orang bukan suruh dedah. Kan? Betul dalam sebut man zadar aib akhi, siapa yang menutup aib saudara dia, maka Allah bisa tutup, dosa tutup. Jadi kalau ada orang buat dosa, kita tahu dia buat dosa, kita pun cegah macam mana. Bagi tahu pada pihak yang berkuasa lah, siapa yang boleh, yang patut tahu siapa, yang patut tahu siapa. Cerita kepada yang patut tahu, bukan namanya mendedahkan keaiban. Kalau kita cerita kepada yang patut tahu, itu bukan mendedahkan aib. Itu tak apa. Betul. Ambil rakaman kita tu, pergi suruh kat polis. Bukti kita ada tu, suruh dekat Jabat Penjagaan Masyarakat.
serah dekat jabat polis, serah dekat mana-mana yang berkenaan, jabat kadi. Betul lah. Ini tak bukti yang kita ada tu masuk dalam YouTube, semua orang tengok. Lepas tu polis pandai-pandai dia nak siasat, laporan tak buat benda pun. Ini sikap manusia, suka mendedahkan keaiban yang dilarang oleh agama. Tu aib orang, aib sendiri pun dia dedah dah sekarang. Bila dedah aib sendiri makin ramai tengok, view pun banyak. Ini perangai manusia yang lebih teruk, yang mana yang disebut dalam kisah ataupun dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali antara dosa-dosa besar ni. Bila mana dosa kecil dilakukan secara berterusan, dosa-dosa kecil tapi berbangga dengan dosa kecil, bangga tu. Apa bukti bangga? Cerita kat orang. Bukti bangga. Kita takkan cerita kat orang benda yang kita tak suka. Kita cuma cerita kat orang benda yang kita suka, yang kita bangga. Kan? Mana ada orang cerita kat orang benda yang dia tak suka, benda yang dia tak seronok, dia sorok. Kan? Kalau anak dia, contoh anak lah, seorang ayah, anak dia periksa dapat straight G, gagal semua, tak ada cerita kat orang kan? Kan? Tapi kalau dapat straight A, dia cerita kat orang sebab benda seronok. Jadi kalau benda dosa dia cerita kat orang, menunjukkan bahawa dia suka dengan benda dosa tu, berbangga-bangga dengan dosa. Tapi Allah bukan suruh orang berdosa cerita dosa dia, Allah suruh bertaubat. Bertaubat. Awak dulu waktu jahiliah, awak buat tatu kan? Waktu jahiliah dia buat tatu. Buat tatu kat mana? Dekat ni, dekat dada buat tatu. Awak dah taubat, taubatlah. Jangan tunjuk tatu awak dekat orang. Ni tatu saya waktu jahiliah dulu. Saya tatu waktu jahiliah. Tapi saya dah taubat dah, tatu tak ada benda. Saya tunjuk orang lah benda aib. Itu je. Dah tunjuk orang buat benda. Dah tatu ke benda aib. Dilarang, dilaknat. Dia cerita taubat. Maka Allah suruh bertaubat. Orang berdosa bertaubat, bukan berbangga dengan dosa. Dan kita jangan jadi sebahagian daripada golongan yang mempopularkan dosa sehingga jadi normal dalam masyarakat. Sebab apa? Semua orang tahu, semua orang tengok. Kan? Allah suruh bertaubat kepada orang yang berdosa. Sebab apa? Allah ni Ghafur, Maha Pengampun. Sampai tahap dah bunuh orang beriman, jahatnya dia. Dan kita pula dalam kalangan masyarakat, hubungan masyarakat suami isteri, contoh suami isteri. Maka janganlah kita nyombong sangat suami isteri, tak nak maafkan suami, tak nak maafkan isteri, tak nak maafkan anak-anak. Kena ada sifat. Kita pun kena ada sifat pemaaf juga. Kita pun kena sifat pemaaf. Maafkan anak-anak, maafkan suami, maafkan isteri, maafkan jiran-jiran, maafkan rakan sepejabat. Kena ada sifat tu. Jangan nak nyombong sangat. Allah pun Maha Pengampun, Nabi Muhammad pun Maha Pemaaf. Jadi kita kena amal sikap yang sama. Selagi orang dah minta maaf pun kita maaf. Jangan berdendam. Nak ingat tu, terkenang-kenang tu biasalah, nak lupa tak boleh. Parut tetap ada, kan? Tapi kita maafkan dan tidak berdendam. Ini patut Allah kata Allah Maha Pengampun. Kalau Allah Maha Pengampun, kita janganlah nyombong sangat. Semua orang tak nak maaf. Semua orang tak nak maaf. Kau salah, jumpa kat akhirat. Kau salah, jumpa kat akhirat. Kau salah, jumpa kat akhirat. Semua gitu. Kau ingat akhirat tu senang, bukan jabat pos tu. Ambil nombor duduk, tunggu main handset. Sementara nak panggil nombor, main handset dulu. Kan, ada akaun semua okey lah. Dekat akhirat, nak jumpa kat akhirat semua, nombor berapa ketrilian kita tak tahulah ambil nombor berapa. Kan? Kalau boleh settle kat dunia lah. Settle kat dunia. Sekarang pun kalau orang naik turun mahkamah dah 10 tahun tak settle, pergi luar mahkamah settle kat luar senang. Kan? Nak settle mahkamah susah. Sebab tu setengah orang dia buat jahat, dia fitnah orang. Kemudian dia kata, kalau saya tak betul, awak saman saya. Seronok dia. Dia fitnah orang. Kemudian dia kata, kalau saya salah, awak saman saya. Dia ingat semua orang suka pergi mahkamah ke? Awak tak apa, dah tak ada kerja. Awak fitnah orang saman awak nak turun mahkamah, ada orang sponsor, tak apa lah. Orang yang saman awak pun naik turun mahkamah juga. Ada kerja kita nak turun mahkamah, bayar peguam lagi. Kan? Makan masa, makan kos. Bukan semua orang mampu nak menyaman. Sebab tu orang sekarang ni, yang jenis tak kisah ni, dia cakap menipu pun tak apa. Lepas orang saman, dia naik turun mahkamah, tak ada benda dia. Kan, kalau orang tu nak saman. Lepas tu awak kata kat orang, awak datangkan bukti. Jangan awak tuduh orang kemudian kalau saya tak betul, awak saman saya. Mana boleh macam tu?
Kalau awak betul, datangkan bukti. Bukan nata ni nak nyusahkan orang. Jadi Allah cerita dia ni maha pedih azab dia. Memang maha pedih, tapi wahwal ghafurul wadud, dia maha pengampun. Maknanya ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Kalau kamu tak nak kena siksaan yang pedih tadi, taubat. Pasal dia ni ghafur, maha pengampun. Dan wadud maha pengasih. Maha pengasih. Mengasihi orang yang mentaatinya dari kalangan wali-walinya. Allah juga amat mengasihi, menyayangi orang yang mentaatinya dari kalangan wali-walinya. Wali-wali Allah Ta'ala, kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Siapa wali-wali Allah? Golongan beriman yang sentiasa taat, patuh, istiqamah melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini wali-wali Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kenal siapa-siapa yang tengok zahir, kita jangan hukum batin dia. Kita kena hukum zahir saja. Kita makhluk zahir. Nak hukum orang ikhlas tak ikhlas bukan kerja kita lah. Kan? Bukan kerja kita nak hukum awak ni ikhlas yang tak ikhlas, tak payah. Kerja kita zahir. Tengok orang tu. Kalau dia jenis nampak zahirnya orang yang taat pada Allah Ta'ala, tak buat benda haram, bagus, maka kita kena bersangka baik dan berhati-hati bila bergaul dengan dia. Takut-takut dia ni wali Allah Ta'ala. Mungkin dia tu bini kita, mungkin bos kita, mungkin pekerja kita, mungkin suami kita, mungkin anak kita. Takut-takut ni wali-wali Allah ni. Sebab apa? Zahirnya baik, kita tak tahu batin dia. Kita tak ukur batin, nak ukur batin orang mana pun ni. Maka kita jaga hubungan. Sebab ni bila wali Allah Ta'ala, Allah bagi ancaman. Dalam hadis yang kita baca, hadis 40 kan, hadis kursi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa memusuhi wali aku isytihar ke perang, kata Allah. Aku isytihar ke perang. Siapa wali Allah? Golongan beriman, beramal soleh, istiqamah, melakukan ketaatan, istiqamah berterusan. Golongan ini kita kena jaga hubungan dengan mereka. Jaga hubungan. Takut wali Allah Ta'ala. Bila mereka wali Allah Ta'ala, mereka ada kelebihan-kelebihan tertentu. Kalau kita pula bermusuhan dengan mereka, bermakna kita diperangi oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah wadud, mengamat mengasihi wali-walinya. Sebab tu Allah memberikan rahmat kepada wali-wali dia, keampunan, memelihara wali dia daripada maksiat. Ini semua ni rahmat, kasih sayang. Wadud. Bukannya bermakna bila sayang ni tak boleh sakit. Habis tu ada sahabat mati kena bunuh, sayang benda. Sayang bukan bermakna orang tu mesti diberikan kemewahan melimpah ruah baru sayang. Macam ayah dengan anak. Bila anak yang salah faham, anak yang salah faham. Bila ayah dia tak layan kehendakkan, dia kata ayah saya tak sayang saya. Ni yang tersalah faham ni. Bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba tak dapat, bukan bermakna Allah tak sayang saya doa tak dapat. Bukan. Itu bukan maksud sayang. Allah sayang wali-wali dia. Kita tengok wali-wali Allah, para Nabi. Selain Nabi pun, orang beriman, awliya illahi ta'ala pun mereka hidup kadang-kadang ada kesusahan, menderita, kena seksa, sakit, terlentar sakit dan miskin. Adakah Allah tak sayang? Allah kata dia sayang. Wadud. Kena faham maksud sayang tu macam mana. Sayang, maka selamatlah hamba-hamba yang disayangi Allah Ta'ala daripada murka dia. Selamat daripada murka Allah Ta'ala, itu sayang. Selamat daripada neraka Allah Ta'ala, selamat daripada azab Allah Ta'ala. Itu makna sayang. Bukan sayang ni mesti tak sakit, bisnes mesti mencanak naik untuk kuasa besar, itu sayang. Bukan, itu sayang konsep nafsu manusia. Bila minta handset dengan ayah bagi, ayah sayang saya. Minta handset dengan ayah tak bagi, ayah tak sayang saya. Itu pemikiran budak-budak. Kena faham gitu. Disebut Allah wadud pada orang beriman. Bila dia buat kerja tempat orang beriman, bila dia buat ketaatan tak pahala, sebab Allah sayang. Tak beriman buat ketaatan tak dapat pahala, Allah tak sayang, nak bagi buat benda. Anda faham konsep sayang ni? Yang salah faham. Saya tengok orang sembahyang, orang baik-baik, bukan mewah sangat hidup, sayang benda. Ini pemikiran budak-budak. Jangan kita ikut pemikiran budak-budak. Nak faham? Jadi wali-wali Allah Ta'ala dalam bentuk yang paling lumayan dan sempurna. Dalam bentuk yang paling lumayan dan sempurna. Bila buat dosa banyak macam mana pun bertaubat, Allah ampunkan, Allah sayang. Allah bagi pula syurga, tak perlu bayar. Bagi syurga.
Tak boleh bayar Allah Ta'ala je perintah Allah Ta'ala dapat syurga. Lumayan. Kekal. Nikmat syurga kekal. Lumayan lah tu. Tak habis-habis. Kan? Sempurna dah. Inilah yang dikatakan wadud, wa huwal ghafurul wadud, ayat yang ke 14. Ini janji yang sifat yang pertama dan sifat yang kedua. Dua sifat ada satu ayat 14. Ini menegaskan janji-janji baik kepada hamba-hambanya yang taat. Hamba-hamba yang taat. Jadi cukuplah untuk pagi ini kita ambil ayat 1, ayat 3 ayat saja. Ayat 13, ayat 12, 13, 14. Ayat 13, ayat 12 tentang ancaman azab Allah Ta'ala ni keras, syadid, tidak mampu dibayangi ataupun dilakukan oleh manusia. Di dunia ni banyak dah azab yang pedih-pedih. Kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita kan, orang azab zaman dulu kan macam-macam. Cungkir biji mata dah, bakar dalam rangka lembu dah. Tapi tak syadid lagi. Sebab dia tak berulang. Dia tak berulang. Kalau dah cungkir mata, sekali je boleh buat. Sebab mata satu dua je ada. Dah cungkir tak cungkir dah. Awak potong tangan dia, sekali je potong, tak boleh potong dah. Awak tikam perut dia, hancur terburai perut dah sekali. Mati, habis. Maka tak syadid lagi. Yang syadidnya apa? Berulang-ulang. Itu yang syadid tu. Tak berhenti-henti. Itu yang syadid. Itu yang pedih tu. Masuk neraka kena bakar. Berulang-ulang, tak hangu-hangu. Kalau kat dunia bakar, terbakar, habis. Dah habis. Maka tak syadid lagi. Sebab tu Allah kata inna batsya rabbika lasyadid. Kalau Allah punya kemurkaan, azab dia memang syadid. Sebab dia berulang. Dia tak terhenti. Itu yang syadid namanya. Kemudian ayat yang ke-13, innahu huwa yuhyi, tanda kenapa Allah boleh buat. Kenapa Allah boleh buat azab yang pedih tadi? Sebab dialah yang mencipta. Dia yang memulakan penciptaan. Dan dia mengembalikan boleh mengembalikan. Itu sebab. Tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil. Benda itu berlaku sebab apa Allah boleh buat? Sebab Allah yang memulakan penciptaan dan dia yang mengembalikan penciptaan dia. Itu. Kemudian Allah nak cover balik untuk memberi ketenangan kepada orang beriman. Walaupun kita faham kan, walaupun ancaman tak kena atas kita, walaupun kita dosa itu takut juga kita berasa takut juga. Tapi nak beri ketenangan kepada yang tak berkaitan, maka datang ayat yang ke-14, wa huwal ghafurul wadud. Dia Allah Ta'ala Maha Pengampun. Maha, ni janji baik. Kalau kamu boleh bertaubat, aku Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Nak mendorong kita untuk bertaubat. Dan wadud, Maha Pengasih pada orang-orang yang beriman. Inilah tarik-tarik. Orang kata kalau kita nak berdakwah ni, kita kena ada ancaman sikit, kena ada puji-puji sikit, tarik. Itu biasalah. Bukan sepanjang 24 jam cerita baik je. Kena cerita neraka juga. Sebab dalam Quran ada syurga, ada neraka. Tak boleh cerita syurga je. Neraka tak nak sebut. Tak boleh. Orang takut. Allah memang cerita neraka kan. Kena cerita dah neraka. Cerita bab syurga je. Jangan cerita bab neraka. Nanti orang takut. Datang kuliah mesti cerita bab neraka. Orang takut tak datang. Kena cerita bab neraka pun. Sebab dalam Quran sebut neraka. Cerita bab pahala. Kena cerita juga bab dosa. Sebab dalam Quran sebut dosa. Semua kita kena cerita. Jadi insyaAllah tuan-tuan, bila kita baca ayat-ayat Allah ni, kita pun ada rasa. Kita sendiri pun berdosa, kita pun ada buat dosa. Kan? Kita kena taubat kepada Allah Ta'ala sementara kita masih diberi peluang untuk bertaubat. Kita mendekatkan diri dengan baca ayat-ayat Ta'ala. Semoga sentiasa diperingatkan diri kita yang lalai ini. Bahawa kita dalam perjalanan menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup di dunia satu ujian. Sama ada susah atau senang, semuanya adalah ujian hidup di dunia. Berakhirnya ujian dunia ini dengan matinya kita. Maka sebelum kita diberikan nafkah, kita merebut sifat Allah yang Maha Pengampun itu untuk bertaubat. Moga-moga Allah terima taubat kita. Astagfirullahalazim. Disambung nanti ayat yang ke-15. Ada dua sifat lagi. Sifat yang ketiga dan sifat keempat. Sifat Allah Ta'ala semua. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله. استغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.